أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertamanya marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat. Hari ini kita berada pada tanggal 18 hari bulan Rabiul Awal 1445 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, semangat, motivasi yang tinggi untuk terus melakukan sebarang bentuk amal kebajikan agar ia menjadi bekal kepada kita sebagai amal soleh al-baqiyat as-salihat, bekal apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma amin. Kita masih dalam mood Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu anugerah, kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah taala telah kurniakan ke atas orang-orang yang beriman. Mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Yaitu nikmat kurnia Allah taala kepada orang-orang beriman itu adalah ketika Allah mengutuskan seorang rasul dalam kalangan mereka sendiri. Jadi rasul di sini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu anugerah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sepatutnya kita mensyukuri, sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana dengan anugerah diutuskannya seorang nabi dan rasul, maka kita ini dapat bimbingan, dapat petunjuk dan dapat mengetahui yang betul-betul yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan ikut, dan segala apa yang dilarang, bercanggah, menyebabkan maksiat dan murka Allah Subhanahu wa taala, kita akan tinggalkan. Yang bagi tahu, yang bimbing kita, yang pimpin kita siapa? Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berperanan dengan beberapa sifat dan juga tanggungjawab. Antaranya disebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab beberapa perkara, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau adalah sebagai saksi, seterusnya, dan sebagai orang yang memberikan khabar berita gembira, mubassyirah, dan seterusnya, wa nadhira, sebagai pemberi peringatan. Seterusnya yang keempat, wa da'iyan ila Allah biidnih, dan sebagai da'i, sebagai pendakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Dan yang kelima, wasirajam munira, dan sebagai cahaya
yang menerangi. Ini antara yang disebut dalam Al-Quran peranan tanggungjawab Nabi SAW kepada umatnya. Dan Nabi SAW ini adalah daripada yang dipilih, daripada yang terbaik, keluarga yang paling baik, keluarga dan keturunan yang paling baik. Dalam hadis riwayat daripada Muslim, diriwayatkan daripada Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih. Istafa ini maknanya daripada yang baik itu dipilih yang terbaik. Innallah astafa, Allah Ta'ala telah memilih daripada keturunan anak Nabi Ismail itu satu kumpulan yang dipanggil Kinanah. Innallah astafa Kinanah min waladi Ismail. Daripada anak-anak Nabi Ismail banyak zuriat, keluarga, anak-anak, satu dipilih iaitu Kinanah. Daripada Kinanah ini pula banyak zuriat, banyak keluarga, salah satunya adalah Quraisy. Maka Quraisy telah dipilih. Dan kemudian daripada Quraisy yang dipilih adalah Bani Hashim. Dan daripada Bani Hashim Nabi SAW telah diutuskan, telah dibangkitkan. Betapa Nabi SAW usahanya, peranan yang dimainkan, walaupun ada mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk memperteguhkan dakwahnya, tetap berhadapan dengan ujian dan juga cabaran. Cabarannya bukan semata-mata kata-kata dan juga lemparan tuduhan yang menyakitkan hati dan juga menyempitkan dada. Dan ini disebut dalam Al-Quran, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami tahu bahawa engkau wahai Muhammad berasa sempit dada. Yadhiqu sadruka bima yaqulun, terhadap ataupun kesan daripada apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lemparkan, apa yang mereka tuduh kepada engkau. Ini satu angle. Bukan setakat tuduhan, lemparan, fitnah, kata-kata yang menyakitkan, tetapi juga menjangkau kesakitan fizikal yang Nabi SAW hadapi. Dalam satu riwayat daripada Urwah Ibn Az-Zubair bertanya kepada seorang sahabat Nabi yang lain, adakah kamu tahu apakah yang paling teruk orang-orang musyrik pernah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW? Lalu sahabat Nabi ini yang bernama Abdullah berkata, satu hari aku melihat Uqbah ibn Abi Mu'aid, ini orang musyrik, dia telah datang kepada Nabi SAW wa huwa yusalli, dan Nabi pada waktu itu sedang solat. Fa wada'a ridaahu fi 'unuqih, lalu dia ambil rida, iaitu kain selendang. Selendang kain ni biasanya di bahagian atas, itu dipanggil rida. Kalau kain yang di bahagian bawah itu dipanggil izar. Jadi rida ini selendang yang diletakkan di atas. Musyrik ini ambil selendang dia, kemudian diletakkan di leher Nabi SAW, dijerut leher Nabi. Fa khanaqahu bihi khanqan syadidah, lalu dijerut leher Nabi SAW dengan jerutan yang sangat kuat. Pada waktu itulah datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, fadafa'ahu anhu, lalu Sayyidina Abu Bakar pun menolak musyrik ini, iaitu meleraikan. Berbekas warna merah leher Nabi SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun bertanya kepada orang itu dan didengar oleh orang ramai, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, adakah kalian ingin membunuh seorang yang berkata bahawa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala?
Hanya semata-mata dia sebut Tuhannya Allah. Adakah kamu nak bunuh orang ini, nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini satu contoh riwayat kesakitan fizikal yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, dakwahnya berterusan mendapat sambutan, walaupun di Mekah kurang sedikit, tetapi berhijrah ke Madinah, dan akhirnya kekuatan orang Islam di bawah kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak boleh kita baca, banyak boleh kita jumpa catatan dan juga riwayat ketika di Madinah Al-Munawwarah. Maka alhamdulillah, dengan nikmat Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disambung lagi oleh generasi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, dan kita semua sampailah agama Islam kepada kita, dan kita beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, peribadinya, akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut dalam surah Nun, wal qalami wama yasturun, Allah Taala sebut wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas segala akhlak yang terpuji. Bukan semata-mata mempunyai akhlak yang terpuji, tetapi di atas segala akhlak yang terpuji. Aisyah radhiyallahu anha pula ditanya, apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan mudah Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Jadi sejumlah daripada sifat-sifat yang baik di dalam Al-Quran itu ada ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran menyebut yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang infakkan hartanya ketika dalam keadaan senang dan ketika dalam keadaan susah, itu jugalah yang kita jumpa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika senang memang sangat kuat bersedekah, infak hartanya, lebih-lebih bagi riwayat pada bulan Ramadan. Begitu juga ketika susah, kita dapati riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap infak dan sedekah. Kalau tak ada duit langsung, Rasulullah pinjam dahulu hutang daripada sahabat yang lain untuk membantu orang-orang fakir dan juga miskin. Masya Allah. Kalau dalam Al-Quran menyebut pula sifat kadhiminal ghaidh, iaitu menahan marahnya, orang-orang yang menahan marah, maka Nabi SAW tidak marah pada perkara-perkara keduniaan, tetapi tegas apabila ia perkara berkaitan dengan agama. Pendek kata, kalau berkaitan dengan hak, kalau berkaitan dengan orang buat salah, Rasulullah adalah seorang yang pemaaf. Dan bila sampai di kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, Fathu Makkah, apa Nabi SAW sebut kepada orang ramai pada waktu itu? Nabi kata, antumut tulaqa, kalian semua bebas. Tak ada seorang pun yang didakwa, tak ada yang ditangkap kerana dulu pernah kacau tengah jalan, dulu pernah jerut leher Nabi SAW dan seumpamanya. Tidak. Nabi bebaskan semuanya. Bahkan bagi jaminan, bagi siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Dan seterusnya dalam riwayat ada sebut perkara-perkara lain. Yang penting, dalam Al-Quran sebut satu-satu akhlak, maka ia ada pada Nabi SAW. Sebab itu Aisyah dengan mudah menyebut kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Bukan senang ya pasangan kita bagi kredit pada kita. Kalaulah kita ni yang ditanya, mungkin pasangan kita macam mana, ataupun orang lain tanya pasangan kita, kita ni macam mana, belum tentu lagi kita selesa benda yang nak dicakapnya ni. Sebab pasangan kita paling tahu perangai kita. Bangun lambat ke bangun cepat. Bangun cepat ni waktu hari kerja, hari tak kerja, macam mana? Lambat ke cepat? Macam mana dengan solat? Macam mana dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini semua pasangan kita paling kenal kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mandi macam mana, gosok gigi ke tidak, ataupun seumpamanya.
Kita senang dipuji oleh orang lain yang bekerja bersama dengan kita kerana melihat zahir. Kawan puji kita itu biasa. Kerana apa? Mereka nampak yang zahir. Tetapi sampai peringkat kalau pasangan kita puji, anak-anak kita puji di hadapan orang lain, ini boleh kita kata memang itulah sifatnya. Memang itulah sifatnya. Sebab itu kita takut kalau orang interview bini kita. Kita takut anak-anak kita kat sekolah sebab cikgu tanya, "Bapak kau kerja kat Jabatan Mufti kan? Dia bangun pukul apa Sabtu Ahad?" Confidentnya dia kata, "Saya rasa saya bangun dulu cikgu. Saya pukul 10. Saya dulu maknanya bapak saya lepas pukul 10." Jadi macam mana tuan-tuan sekalian? Akhirnya kita akan pesan pada anak-anak, cakaplah yang elok-elok saja. Jaga nama baik mak bapak. Itu juga daripada agama Islam. Banyaklah tazkirah kita bagi kan. Sebab kita tahu memang kalau dia cakap betul, kita akan rasa malu. Tapi bagaimana Nabi SAW, kawan memujinya, lawan memujinya, bahkan orang yang dekat di rumah, isterinya juga maknanya mengiktiraf akhlak dan pribadi Nabi SAW. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, ini contoh yang kita perlu ambil. Kerana tidak ada contoh yang sempurna, yang paling baik dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak dibandingkan dengan Nabi SAW. Maka orang lain tidak ada yang sempurna seperti Nabi. Allah Taala iktiraf, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik. Contoh teladan macam mana menjadi hamba Allah Ta'ala, ibadahnya, solatnya, sedekahnya, puasanya. Contoh teladan dalam keluarga, menjadi suami, menjadi ayah, menjadi mungkin seterusnya keluarga susuannya, macam mana dilayan. Ini semua ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua berusaha untuk mencontohi dan jadikan Nabi SAW sebagai idola dan juga kita punya contoh teladan. Baik, itu sebagai kita ambil semangat Maulid Ar-Rasul SAW, ulangan yang biasa kita dengar, tapi mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk terus mencari, membaca dan juga mengetahui sirah Rasulullah supaya bertambah kasih dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya akan menyebabkan kita jadi seorang Muslim yang baik, mukmin yang baik. Tindakan kita sama dengan kata-kata kita, tidak bercanggah di antara kata-kata dan juga tindakan, kerana kita mengikut contoh teladan baginda SAW. Kita sambung daripada pengajian yang lepas, kitab Riyadhus Shalihin, iaitu masih lagi dalam Al-Amru Bil Ma'ruf wan Nahyu 'Anil Munkar, yang ketujuh. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julusa fit turuqat. Jauhkanlah diri kamu daripada duduk di jalan-jalan. Bahasa sekarangnya lepak. Lepak kat tepi jalan. Okey, Nabi larang berdasarkan hadis ini, jauhkan diri kamu. Iyyakum, jauhkan diri kamu. Jangan duduk lepak di tepi-tepi jalan, di jalan. Faqalu, lalu para sahabat antara mereka berkata, ya Rasulullah, ma lana min majalisina budd. Ya Rasulullah, tidak boleh tidak, memang ia adalah majlis, kami akan duduk kat situ. Maknanya sahabat bagi tahu pada Rasulullah, kita orang tak boleh buat yang lain. Yang ini memang kerja kita orang lah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bila mendengar perkataan itu, Rasulullah pun bersabda, fa idza abaitum illal majlisah. Sekiranya kamu enggan melainkan nak duduk juga di tepi jalan, laluan orang ramai. Lalu Nabi kata, fa'atut tariqa haqqahu. Maka berikanlah jalan itu haknya. Jalan pun ada hak juga. Nabi kata bagi, maknanya tunaikan hak jalan. Sahabat tanya Rasulullah lagi, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Apakah hak jalan itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah pun jawab dan huraikan kepada para sahabat, ghaddul basar,
wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang pertama adalah menjaga pandangan, ghaddul basar, jaga pandangan. Maksudnya tundukkan pandangan. Kalau maknanya terlihat perkara yang diharamkan, tutup mata ataupun tundukkan pandangan, alihkan pandangan kamu. Ghaddul basar ini maknanya tidak melihat perkara-perkara yang haram, aurat dan seumpamanya. Ini pertama sekali. Dalam surah An-Nur pun memang salah satu yang disuruh adalah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki untuk menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan. Kata juga pada orang-orang perempuan supaya menjaga dan menundukkan pandangan. Ini dipanggil ghaddul basar. Itu hak jalan. Yang kedua, wa kafful adha, dan tahanlah sebarang bentuk kesakitan ataupun apa-apa yang berbentuk mengacau orang lain. Berhenti, jangan dibuat, jangan ganggu. Al-adha ni ganggu boleh, kacau, menyakiti orang lain termasuk. Dan yang ketiga, wa raddus salam, dan juga menjawab salam. Jawab salam. Kenapa orang yang duduk yang kena jawab salam, dia tak bagi salam ke orang ke? Sebab ada hadis lain menyebut orang yang berjalan kena bagi salam kepada orang yang duduk. Jadi talilah dengan hadis ni, sebab dia orang ni duduk di tepi jalan, maknanya dengan majlis, mungkin sembang dengan kawan, maka orang bagi salam, salah satu hak jalan adalah hendaklah jawab salam, waraddus salam. Seterusnya Nabi kata, dan amar ma'ruf serta nahi mungkar. Inilah tajuk kita. Maknanya di jalan tu, walaupun bersembang, walaupun kita lepak dengan kawan-kawan, tetap ada tugas, tetap ada tanggungjawab, iaitulah melakukan amar ma'ruf, suruh orang buat baik, dan nahi mungkar, cegah orang lain daripada melakukan kemungkaran. Nak suruh orang buat baik, apa-apa kebaikan seru. Jangan ganggu, maknanya kita suruh orang lain, waktu solat, jom solat. Ini seru kepada kebaikan. Jangan lupa sedekah bang, contohnya. Jangan lupa, maknanya kita ini ada tanggungjawab dalam keluarga. Ini semua seru kepada perkara kebaikan. Cegah kemungkaran, nampak kemungkaran perlu dicegah dengan apa kekuatan yang dia ada. Ini menunjukkan walaupun kita ada urusan kita masing-masing, tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar disuruh di dalam hadis ini, hadis Nabi SAW. Seterusnya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bih qala la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin yang diperbuat daripada emas di jari seorang lelaki. Khataman min dhahab, cincin yang dibuat daripada emas, fi yadi rajulin, di tangan, maknanya di jari. Kalau cincin di jari. Fanaza'ahu fatarahahu, lalu lepas Nabi tengok, Nabi pun ambil cincin itu, dicabut daripada jarinya. Fanaza'ahu, dicabut daripadanya. Fatarahahu, dan Nabi SAW campak. Campak kat sini buang, maksudnya ambil, buang. Wa qala, kemudian Nabi pun bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi, sengaja salah seorang daripada kalian untuk menjadikan bara daripada api neraka berada di tangannya. Itu Nabi kata. Maknanya Nabi tak kata cincin dah kali ni. Nabi kata ini bara api neraka.
Kerana apa? Orang lelaki diharamkan memakai cincin yang diperbuat daripada emas. Boleh kalau nak pakai cincin selain daripada emas, boleh daripada besi, boleh daripada logam lain, boleh, termasuk perak. Perak juga dibenarkan kerana cincin Nabi SAW diperbuat daripada perak. Yang tak boleh adalah emas. Emas berdasarkan hadis ini Nabi buang, Nabi campak, Nabi cabut tadi. Kemudian Nabi kata, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar, bara api neraka sengaja salah seorang daripada kamu letakkan di tangannya. Ini menunjukkan ia adalah suatu yang diharamkan, suatu yang diharamkan. Kemudian selepas itu Nabi pun berlalu. Lalu ada orang lain sebut kepada lelaki tadi yang cincinnya dicabut dan dibuang oleh Nabi SAW. Faqila lirrajuli ba'dama zahaba Rasulullah SAW. Dikatakan kepada lelaki itu selepas daripada Rasulullah berlalu, lalu lelaki yang ini yang sebut kepada lelaki yang dibuang cincinnya, dia kata apa? Khudh khatamak. Pergilah ambil cincin yang dibuang tadi. Pergi ambil. Intafi' bih, dan manfaatkan ia. Manfaatkan. Bolehlah buat benda lain ke, asalkan jangan dipakai. Manfaatkan. Lalu lelaki ini pun jawab balik kepada lelaki yang cadangkan tadi, la, tidak. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya semula selama-lamanya perkara yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia akur dengan hukum dan akur dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah lakukan. Kalau memang boleh dimanfaatkan dan digunakan, saya Nabi cabut, kemudian bagi dia masuk poket, simpan. Tapi bila Nabi buang, lelaki ni faham kalau dah dibuang memang dah tak boleh dibuat apa-apa. Maknanya sudah tidak ada faedah lagi dari sudut agama untuk aku ambil, walaupun untuk dimanfaatkan pada perkara lain. Jadi hadis ini kaitan dengan tajuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagaimana Nabi SAW mencegah kemungkaran. Kerana apa? Para sahabat dan orang Islam tahu bahawa emas ini adalah diharamkan bagi orang-orang lelaki. Jadi dalam hadis yang lain, Nabi pegang di tangan kanannya emas, di tangan kirinya sutera, kain sutera. Kemudian Nabi pun bagi tahu para sahabat yang lain, kedua-duanya ini diharamkan ke atas orang-orang lelaki dalam kalanganku, dan ia kedua-duanya dihalalkan kepada kaum perempuan dalam kalangan umatku. Jelas. Jadi Nabi tengok seorang lelaki yang pakai cincin emas, maknanya dia sedang melakukan sesuatu yang haram. Bila sesuatu yang haram, ia perlu untuk dicegah, maka Nabi pun cabut dan juga buang. Nabi cabut buang, okey tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita nak buat macam tu, adakah sesuai? Jadi mungkin yang lebih sesuai pada hari ini adalah dengan kita menyatakan hukum. Jangan pula ambil buang. Kenapa ni? Nabi buat. Dia masuk video pula dia. Habislah cerita lain pula jadinya. Zaman sekarang ni dengan sebab video dan juga rakaman yang pendek itu, yang betul boleh dilihat salah, yang salah pula akan jadi betul, kadang-kadang dalam beberapa keadaan. Jadi bagi nasihat dalam Islam begini, dan saya yakin kita ni tak ada seorang pun yang lebih banding dengan seorang yang lain. Berbeza dengan Nabi, sebagai seorang Nabi dan Rasul ada wibawanya. Kita ini sama-sama dengan manusia, berbincang cara baik, bagi nasihat, jangan dimalukan di khalayak ramai. Mungkin ada yang tak tahu, walaupun zaman sekarang ini sepatutnya semua tahu pada sudut hukum hakam. Mungkin ada yang tak tahu ataupun yang terlupa. Mungkin dia kata sebenarnya cincin saya ni bukan daripada emas, warnanya aja emas. Dia kata warnanya macam emas tapi bukan emas. Jadi kita terima apa yang dia sebut. Tak payah pula kita test dulu, jom pergi kedai emas. Tak payah pula kita bersangka buruk.
Jadi bagi nasihat, kalau betul bukan emas, okey. Tapi kalau emas, Nabi pernah cabut daripada tangan seorang, kemudian Nabi kata ia adalah bara api daripada api neraka, maka hukumnya adalah haram. Jadi itu mungkin lebih sesuai pada zaman ini. Seterusnya hadis yang berikutnya adalah daripada Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri, anna A'idh bin Amrin dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad faqal. Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri ini menyebut bahawa A'idh bin Amru telah berjumpa Ubaidillah bin Ziyad. Faqal, ay bunai, wahai anak, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maknanya dia meriwayatkan satu hadis kepada anak ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ri'ai al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum. Sesungguhnya seburuk-buruk ar-ri'a daripada perkataan ra'i, iaitu penjaga. Penjaga maksudnya adalah orang yang diberikan kuasa atau orang yang diberikan wilayah ni, kekuasaan untuk menjaga orang lain. Contohnya pemerintah, contohnya juga adalah penjaga anak yatim, contoh yang lain adalah mungkin ibu bapa kepada anak-anak. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah seburuk-buruk penjaga adalah orang yang disebut dalam hadis al-hutamah. Al-hutamah maksudnya apa? Al-hutamah ialah orang yang al-anif fi ra'iyatih, iaitu orang yang kejam kepada orang-orang yang di bawah jagaannya. Zalim, kejam, bersifat kasar dan juga seumpamanya, termasuk muamalah yang tidak baik. Ini disebut sebagai al-hutamah. Maka Nabi kata seburuk-buruk penjaga, seburuk-buruk pemimpin, seburuk-buruk orang yang memimpin orang lain, menjaga orang lain adalah orang yang kejam, zalim, kasar kepada orang-orang yang di bawah jagaannya. Lalu Nabi kata seterusnya, maka hendaklah kalian jauhkan diri daripada menjadi salah seorang daripada mereka yang disebutkan sebagai al-hutamah tadi. Jadi ini adalah satu bentuk, iaitu mencegah kemungkaran, dengan maknanya sebutan daripada kata-kata Nabi SAW, supaya seseorang itu berlaku baik kepada orang-orang yang di bawah jagaannya. Jangan buat zalim, jangan buat kekejaman, dan juga jangan buat sesuatu yang boleh menyakiti orang-orang yang di bawah jagaannya. Yang terakhir, hadis daripada Hudzaifah daripada Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hadis riwayat Tirmizi. Hudzaifah meriwayatkan daripada Nabi SAW yang bersabda, dan demi jiwa yang berada dalam genggaman tangannya, iaitu di bawah kekuasaannya, kekuasaan Allah Ta'ala, hendaklah kalian mesti melakukan amar ma'ruf, dan hendaklah kalian mesti mencegah daripada kemungkaran. Kalau tidak, nescaya kebarangkalian Allah Ta'ala akan utuskan ataupun akan hantar kepada kamu satu balasan, iaitu iqab, yang tidak disebutkan apakah iqabnya. Yang ini mungkin penderitaan, yang ini mungkin bencana, yang ini mungkin perkara-perkara yang tidak suka untuk kita, maknanya hadapi, dipanggil iqab. Kalau tak buat amar ma'ruf, kalau tidak cegah kemungkaran, nescaya sampai masanya Allah Ta'ala akan hantar azab kepada satu-satu kaum itu. Pada waktu itu, summa tad'unahu, kemudian kamu semua akan berdoa kepada Allah Ta'ala, fala yustajabu lakum, maka tidak akan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Ini balasan kalau tidak melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
ambil peringatan-peringatan ini, gunakan kapasiti yang kita ada dalam keluarga, mungkin dalam komuniti, untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, kerana meninggalkan perkara ini ada iaitu iqab yang menanti sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan. Kenapa sangat penting perkara ini? Supaya manusia dalam keadaan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang merupakan Al-Khaliq. Jangan keluar daripada ketetapan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kerana ia akan membawa kepada kerosakan. Membiarkan kerosakan, maka ia adalah satu kerosakan yang akan maknanya menyebabkan azab daripada Allah Ta'ala turun. Na'udzubillahi min dzalik. Saya rasa cukup sekadar itu pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.